DTV KPM. Lepas tu ada bahan. Nisa. Nisa Cikgu Halim. Terkejut Buat saya. apa tu? Tak ada, saya tengah bersedia ni. Kejap lagi kita nak masuk kelas kan Cikgu? Okey, memang waktunya lah ni. Memang ya. nak masuk kelas. Ha. Okey, sebelum kita nak mulakan kelas ni, saya nak tanya dengan Nisa. Tanya saya, apa dia Cikgu? Nisa pernah dengar tak dan tahu lagu Ayah Cik Siti? Ayah Cik Siti. Saya tahu Cikgu. Ayah Cik Siti. Ya. Perempuan banyak muda. Anak banyak susah. Jalan tutup mata. Cukup. Okey, hujan belaya. Banyak. Kenapa Cikgu? Okey, sebab dia kata nak tutup mata tadi, Cikgu nak Nisa tutup mata sekarang. Tutup mata. Kenapa Cikgu? Adalah kita nak buat game apek dengan Majihah. Okey, boleh Cikgu. Kita nak pergi mana ni Cikgu? Cikgu? Tak bukan. payah pergi mana. Nisa tunggu situ je. Ayo, Cikgu kita hantar sini. barang dekat Nisa. Baik, okey. Ada beberapa barang kat sini. Baik. Cikgu nak Nisa teka. Teka, baik. Apakah barang-barang dia? Okey. Ambil yang pertama. Yang pertama. Ini ya Cikgu. Okey, betul. Yang ini. Apa ni Cikgu? Saya pegang ni Cikgu. Apa rasa dia tu? Macam buah. Buah apa ya? Macam buah Okey, ini yang pertama. Okey, yang kedua. Yang kedua. Yang kedua. Ni Baik. Alright. Yang ini Cikgu. Ya. Boleh bau tak Cikgu? Boleh. Rasa ke? Boleh rasa. Pegang pun tak apa. Apa ni? Bismillahirrahmanirrahim. Confident ni dia makan tu. Macam tahu je apa ni Cikgu. Macam tahu simpan dulu jawapan tu. Okey, baik. Yang ketiga, yang last ni Cikgu nak bagi Nisa ni. Bau. Bau, okey, baik. Okey, yang ni. Yang ni ya? Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Kena buka dulu Nisa. Buka patutlah. dulu. Tak boleh nak Nanti bau. tak keluar bau. Oh, sedapnya bau dia macam aiskrim vanila lah Cikgu. Bau macam aiskrim vanila Kita nak buat apa ni Cikgu dengan bahan-bahannya? Tengok sikit. Kan? Okey. Ada apa Kalau ni? Nisa nak tahu apa guna-gunanya barang ni, kita tunggu. Tunggu kat mana? Assalamualaikum, salam sejahtera murid-murid yang sedang menonton slot menengah rendah di saluran Didik TV KPM. Saya Nisa K akan menemani murid-murid selama 1 jam ini. Kita nak persilakan cikgu yang akan bersama-sama dengan kita hari ini, iaitu Cikgu Abdul Halim Muhammad Nasar yang merupakan guru pendidikan khas integrasi dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Ampuan Dura Seremban Negeri Sembilan. Selamat datang cikgu. Terima kasih. Terima kasih kerana bersama-sama dengan kami di Didik TV. Hari ini, Cikgu, kita juga dibantu oleh juru bahasa isyarat iaitu Cikgu Suhaili Abdul Ghani dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Jalan Batu, Kuala Lumpur. Baiklah, saya pasti murid-murid di rumah semua dah bersedia dan saya nak tanya Cikgu Halim lah, apa kaitan bahan-bahan yang saya dah rasa, dah bau, dah pegang tadi dengan kelas kita hari ini, Cikgu? Silakan, Cikgu. Okey. Memandangkan kita ada beberapa bahan tadi. Baik. Okey. Nisa rasa tadi kita apa tajuk pembelajaran kita pada hari ini? Hari ini kita nak belajar mata pelajaran pendidikan khas asas pastry, betul, Cikgu. Nisa, betul. Tapi saya masih tak pasti ni bahan-bahan ni. Ada yang saya rasa tadi nasi, lepas tu bau macam vanila. Kemudian saya pegang-pegang tadi ada buah. Apa yang kita nak buat hari ini, Cikgu? Okey Nisa, kalau nak tahu sebenarnya hari ini kita nak belajar mise en place. Mise en place. Mise en place, penyediaan puding. Penyediaan puding. Jadi bahan-bahan yang kita gunakan ni, murid-murid di rumah juga boleh lihatlah bahan-bahan ni kita gunakan untuk menyediakan puding. Okey. Kita ada apa tu, Cikgu, bahan-bahannya? Kita ada telur. Baik. Okey, ada tepung gandum. Tepung gandum. Kita ada buah oren. Buah oren. Yang tadi kata buah tadi. Kita ada nasi. Oh, ini yang saya makan tadi. Ya, dengan penuh confident. Ya. Okey, kita ada vanila. Mesin vanila. Dan juga pandan. Baik. Ini adalah beberapa bahan yang kita gunakanlah untuk mise en place penyediaan puding. Mise en place penyediaan
puding. Ya. Jadi ini adalah bahan-bahan yang saya nampak agak ringkas, pastinya mudah nak dihasilkan, betul tak cikgu? Betul. Okey, baiklah. Semudah ABC je, Nisa. Semudah ABC. Jadi murid-murid, kalau kita nak tahu dengan lebih lanjut, jangan ke mana-mana. Kita rehat seketika, kembali selepas ini ke slot menengah rendah di Didik TV KPM. Entertainment. Didik TV KPM. Anda sedang menonton slot menengah rendah di Didik TV KPM bersama saya Nisa dan Cikgu Halim. Cikgu Halim, murid-murid semua pasti nak tahu apa pentingnya mise en place dalam penyediaan puding dan bahan-bahan kita nak buat puding. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Nisa. Okey. Kita pergi slide yang pertama, Baik. mise en place penyediaan puding. Okey, untuk pengetahuan Nisa dan juga anak-anak di rumah, Baik. apa pentingnya mise en place tu dalam penyediaan puding? Okey, untuk pengetahuan murid-murid, mise en place ni kita ialah penyediaan bahan dan juga alatan sebelum kita memasak atau menyediakan puding yang dah siap. Baik. Okey Nisa. Okey, seterusnya Nisa. Kita pergi kepada bahan-bahan dan fungsi bahan-bahan. Baik. Okey, kalau murid-murid dapat lihat ada di hadapan Nisa ni, ada di atas meja, ada banyak bahan-bahan dan kita akan mendalami apa itu bahan-bahan serta fungsi bahan-bahan tersebut Nisa. Baik, Cikgu, jom. Okey, cikgu nak minta tolong Nisa lah. Boleh. Bila cikgu sebut nanti Nisa tolong angkat dan tunjukkan kepada kawan-kawan di rumah. Boleh, Cikgu. Okey Nisa, terima kasih Nisa. Okey, kita tengok bahan yang pertama, susu segar. Baik. Okey, susu segar. Okey, susu segar ni merupakan ejen untuk menggabungkan campuran inti dan krim dan menyumbang kepada rasa yang lazat. Wah. Lebih lazat. Okey, maknanya kat sini Baik. kita akan tandakan ejen Ejen. dan campuran adunan. Okey. Ejen dan campuran adunan. Mengapa? Sebab dia berbentuk cecair. Maknanya bila ada bahan-bahan yang keras dan tak boleh nak bersatu, kita gunakan susu ataupun pelbagai jenis cecair lah. Kita gunakan untuk menggabungkan bahan-bahan tersebut. Baik, Cikgu. Okey, yang kedua Nisa, tepung jagung. Tepung jagung. Tepung jagung ni kita gunakan sebagai bahan pemekat. Pemekat. Bahan Baik. pemekat. Okey, bukan sahaja dalam pastry Nisa serta anak-anak di rumah. Kalau dalam masakan biasa pun, kalau kita masak terlebih cair, mak bapak kita akan terus cakap, Letak tambah tepung jagung. tepung jagung. Supaya bahan itu menjadi lebih pekat. Okey, yang ketiga. Nisa, gula caster. Gula caster. Okey, gula caster ni rasa dia apa Nisa? Manis. Manis. Pandai Nisa. Okey, gula caster ni rasa manis dan dia akan meningkatkan rasa dalam hidangan puding itu sendiri. Baik. Okey Nisa, sebelum kita masuk ke vanila, cikgu nak tanya dengan Nisa. Ya. Agak-agak gula ni pede dengan apa? Gula Pasangan mestilah dia. dengan garam. Betul lah. Pandailah Nisa. Tak sia-sia jadi anak murid cikgu 3 tahun ni. Terima kasih. Okey, kenapa gula kita padankan dengan garam? Sebab gula dan garam saling melengkapi. Contoh Nisa dan anak-anak murid di rumah. Kalau kita perasan teh tarik dekat kedai mamak tu rasa sedap sangat. Ya. Kenapa? Takkan dia letak gula lepas tu letak garam, cikgu. Betul Nisa. Itu rahsia untuk air Teh tarik yang sedap. Baik. Ada letak gula, letak susu dan sedikit garam untuk meningkatkan rasa lemak dia. Baik. Okey Nisa, seterusnya vanila Nisa. Okey. Macam yang kita lihat mula-mula tadi Nisa kata bau sangat.
Bau sangat wangi. Jadi vanila ini kita gunakan sebagai meningkatkan aroma dan rasa dalam puding. Puding. Baik. Kita Okey, lihat seterusnya. Telur. Okey, murid-murid di rumah pasti juga kenal dengan telur. Okey, telur ni kita gunakan untuk menambah rasa, Baik. melembutkan, memberikan kelembapan dan meningkatkan kandungan nutrisi dalam puding. Maknanya menambah rasa, melembutkan, memberikan kelembapan dan meningkatkan kandungan nutrisi ni. Penting ni nutrisi ni, Nisa. Baik. Okey, disebabkan contoh Nisa, kalau kita buat kek, sebab kita dalam pastry, puding dan kek adalah satu dalam kategori yang sama. Betul. Nisa biasa buat kek kan? Ya. Okey, kalau kek tu keras, selalunya disebabkan Telur. Tak cukup telur. Tak cukup telur. Pandai Nisa. Okey, seterusnya mentega. Mentega, yang mana satu Nisa mentega? Mentega yang ini, cikgu. Okey, betul. Baik. Okey, mentega kita gunakan untuk meningkatkan rasa lemak yang lazat. Kalau kita perasan murid-murid di rumah, kita ada dua jenis mentega. Satu salted, iaitu yang rasa masin sikit. Baik. Satu lagi yang tiada rasa. Tiada garam, unsalted tiada cikgu. garam. Ya, unsalted. Tiada baik. garam. Pandailah di sana, bagus betul. Okey, seterusnya tepung custard. Tepung custard kita gunakan untuk memberikan aroma dan warna kekuningan asli dan memekatkan hidangan. Okey, nanti kalau Nisa sempat di rumah dengan rakan-rakan lain di rumah, okey, buat eksperimen sikit. Baik. Cari tepung custard. Masukkan sikit air dalam bekas lain lah. Jangan ni nanti mak marah, bahaya. Okey, masukkan ke dalam bekas tepung custard dan air, kacau sikit. Nanti akan ada magic. Magic tu apa? Tepung tu akan bertukar menjadi warna kuning asli. Kuning asli, baik. Okey, seterusnya daun pandan ataupun pandan. Okey, daun pandan ataupun pandan ni memberikan aroma dan warna hijau yang semula jadi. Okey, macam yang Nisa tunjuk ni, yang telah siap di blender dan ditapis. Telah boleh siap juga diproses ya, cikgu? Ya, betul, dah siap diproses. Sebab tu kalau Nisa boleh buka dan bau, dia memang bau original. Bau yang asli. Baik, cikgu. Aroma pandan. Ya, sebab ada setengah diguna essence sahaja. Baik. Okey, Nisa, kita pergi ke slide seterusnya. Boleh, cikgu. Okey, gula Melaka. Okey, gula Melaka bukan berasal daripada Melaka ya, murid-murid. Okey, kalau kita tengok Nisa tunjukkan gula Melaka. Dia bentuk dia macam mana, Nisa? Bentuk dia macam bentuk silinder, cikgu. Ya, bentuk macam silinder. Ada pelbagai jenis, ada yang tinggi, ada yang rendah. Dan ada juga yang jenis macam serbuk sikit. Okey, apa fungsi dia? Untuk memberikan rasa manis, berbau harum dan menjadikan warna masakan tu keperang-perangan. Contoh yang paling senang tu puding karamel. Kita nampakkan warna dia, Nisa, kan? Ya, betul. Okey. Seterusnya, santan. Baik. Okey, santan ni agak-agak kita guna untuk apa? Santan ni nak bagi dia rasa lagi sedap, cikgu. Ya, betul. Lagi sedap dan meningkatkan rasa lemak. Tapi bagi ada setengah orang dia tak akan gunakan santan lah. Dia akan tukar dengan susu cair. Susu cair. Untuk yang lebih sihat. Baik. Okey, seterusnya tepung gandum. Tepung gandum. Okey, tepung gandum digunakan untuk menggabungkan campuran adunan pastry. Dia fungsi dia sama macam susu cair tadi, susu segar tadi. Baik. Okey, kalau ada bahan yang agak keras, kita mesti campurkan dengan bahan yang berbentuk cecair. Berbentuk cecair. Okey, Baik, cikgu. Nisa. Okey, buah oren, Nisa. Buah oren. Buah oren. Okey, buah oren ni kita gunakan untuk menambah rasa dan warna. Sebenarnya murid-murid di rumah tak semestinya buah oren. Kita boleh juga gunakan buah-buahan yang dalam tin ataupun buah strawberry ataupun tembikai, apple, apa-apa sahajalah yang kita suka. Baik. Dan kita akan gunakan. Okey, Nisa, seterusnya Nisa. Coklat, mesti Nisa suka coklat. Yang ini ya, cikgu. Ya, betul. Okey. Coklat ni untuk memberikan rasa kokoh dan
haruman pada hidangan. Sebab tu kalau kita masak kek coklat ke, puding coklat ke, bau dia tu kita dah tahu. Betul, bau coklat. Bau dia kita dah tahu bila dah naik bau tu. Okey Nisa, terima kasih. Nasi Nisa. Nasi. Nasi ni memberikan tekstur pekat dan juga lembut. Tapi Nisa pernah nampak ke nasi digunakan dalam puding? Saya tak pastilah cikgu. Mungkin masa dia menjadi puding, dia dah tak ada bentuk nasi tu. Okey Nisa, cubaan yang bagus. Okey, nasi ni kita ada satu hidangan yang dipanggil puding nasi. Puding nasi. Baik. Nanti kita akan belajar lebih lanjutlah dalam episod yang seterusnya. Mungkin, insya-Allah. Okey, seterusnya Nisa, roti. Roti. Roti merupakan bahan terakhirlah yang kita akan belajar pada hari ini. Okey, roti ini ialah bahan utama untuk membuat puding roti. Sama macam nasi tadi. Baik. Nasi kita gunakan untuk puding nasi. Okey, dan roti ini memberikan sumber protein dalam puding. Cikgu, Nisa. saya ada nampak ni cikgu. Kismis lah cikgu. Allahu Akbar. Saya terlupalah anak-anak murid di rumah, minta maaf. Sebab cikgu terlepas pandang kita punya bekas kismis. Tak apa. Okey, Nisa, kismis ni menambahkan rasa manis dan masam. Baik. Dan tekstur yang kenyal. Maknanya dalam puding tu bila kita letakkan kismis, kita akan dapat rasa pelbagai tekstur. Lembut, kenyal, cair dalam mulut. Betul. Baiklah cikgu, sekarang kita nak lakukan aktiviti kan cikgu? Betul Nisa. Apa yang saya perlu lakukan ni cikgu? Okey Nisa, tunggu je kat situ. Cikgu akan pergi ke sana dan kita akan buat aktiviti ni bersama-sama. Baik, silakan cikgu. Saya tunggu ni cikgu. Kita nak buat apa ni? Okey Nisa. Kat sini cikgu dah sediakan 4 gambar. Yang pertama, hidangan puding ya cikgu? puding, ya. Semuanya ialah puding. Okey, yang pertama ni puding karamel. Baik. Okey Nisa, puding karamel. Kita ada puding Puding coklat. Ya, pandai Nisa. Bagus. Okey, yang ni? Yang ini kegemaran saya, puding roti. Puding roti. Baik. Betul. Dan yang terakhir ialah? Yang ini puding agak-agak lapis ke? Agak-agak bersantan. Bersantan. Pandai Okey, Nisa. baik. Okey Nisa, daripada 4 gambar ni, cikgu nak Nisa pilih satu gambar yang paling Nisa suka. Paling Nisa suka, dah disebut tadi. Murid-murid pun boleh juga pilih ni. Boleh? Okey jom. Nisa, pilih. Puding roti boleh cikgu? Puding roti boleh Nisa. Puding roti. Okey, puding roti. Kemudian cikgu akan tampal di sini. Baik. Dan di atas meja cikgu telah letakkan bahan-bahan apa yang digunakan untuk membuat puding roti. Okey. Cuba Nisa teka. Puding roti. Letak seberapa banyak yang Nisa tahu? Okey, saya tahu ni ini wajib. Kalau tak ada betul. roti tak jadi puding roti. Okey, Kemudian sebelum tu, kita Nisa, gunakan saya nampak pada gambar ada hiasan kismis. Okey, betul. Okey, kemudian kita boleh letak buah-buahan. Betul Nisa, buah-buahan. Puding roti kita. Kemudian apa lagi bahan kita perlukan ya? Adakah tepung kastard cikgu? Tepung kastard, betul. Betul. Baik. Kenapa murid-murid di rumah ada tepung kastard? Baik. Sebab kita ada kuah berwarna kekuningan. Baik, okey, kemudian Nisa, lagi Nisa. kita perlukan, saya rasa kita perlukan telur. Telur. Betul ke cikgu? Okey, betul. Betul, baik. Sebabkan ada kuah kan, saya rasa kita letak ni lah cikgu, vanila. Vanila, sebab kita akan ada bau. Rasa dan bau, baik. Okey Nisa, nak cikgu bantu tak Nisa? Boleh juga cikgu. Okey Nisa dan anak-anak murid di rumah. Okey. Di atas roti kita akan sapu apa Nisa? Untuk puding roti? Kita akan sapu mentega cikgu. Yes, betul Nisa. Kita letakkan mentega. Ada lagi tak Nisa? Saya rasa kita boleh gunakan boleh tak kita gunakan tepung jagung untuk memekatkan sos dia? Ke salah? Salah. Bukan. Sebab Nisa, tak apa, salah tak apa. Ini ialah sesi pembelajaran. Ya, anak-anak murid di rumah. Okey, tepung kastard dan tepung jagung tadi kegunaannya sama untuk memekatkan. Memekatkan. Baik, saya rasa
kita gunakan gula kasta, cikgu. Gula kasta, betul Nisa. Okey, cikgu nak pilih satu lagi. Satu lagi Nisa. Hidangan, Satu boleh? lagi. Boleh satu lagi. Satu lagi bahan. Bahan. Saya rasa saya tahu. Susu segar. Okey, pandai. Susu segar. Baik. Okey. Baik Nisa, kita semak Nisa Boleh, cikgu. Okey, ini ialah puding Roti. roti. Okey, anak-anak murid di rumah juga boleh lihat cikgu di depan dan kita ikut sama-sama dengan Nisa sekali. Baik, kita boleh. belajar. Okey. Betul, kita ada telur. Telur. Okey. Bahan utama Roti. Kemudian roti kita akan sapu dengan mentega dan kita akan campurkan dengan vanila, tepung custard, susu segar dan juga gula custard. Baik. Okey, kemudian bahan-bahan lain ni seperti buah-buahan, kismis, bahan buah-buahan dan kismis ni kita gunakan untuk tabur atas Puding roti kita puding tu roti nanti. tersebut. Baiklah. Okey. Okey, Ini Nisa. baru satu hidangan, Okey, cikgu. ini baru satu hidangan. Okey, cikgu nak Nisa pilih satu lagi hidangan. Satu lagi hidangan. Saya rasa kita buat puding karamel, cikgu. Okey, Boleh? puding karamel. Tak naklah. Cikgu tak? Pilihlah. Boleh, Okey, boleh. kita akan buat agar-agar bersantan. Baik. Agar-agar merah ni. Kalau Baik. orang kampung kata Nisa, agar-agar kenduri. Agak-agak kenduri. Okey, Nisa. Boleh gunakan bahan-bahan yang sama. Bahan-bahan Ini sama. adalah yang paling simple sekali. Paling senang. Saya tadi cikgu ada sebut agak-agak bersantan kan. Jadi santan kena ada. Ya, betul Nisa. Pandai. Okey. Kemudian kalau agak-agak tak ada telur, tak sah. Kena ada telur. Okey, sebab dia bersantan Nisa. Betul. Kalau dia tak bersantan, murid-murid di rumah dia tak akan jadi agak-agak bersantan. Betul. Dia tak akan jadi layer-layer lapis tu. Okey Nisa, seterusnya Nisa. Kemudian kita boleh gunakan saya rasa vanila. Betul ke cikgu? Vanila. Okey, tak apa, letak apa, dulu nanti letak dulu. kita semak semula. Baik. Okey, tak ada masalah. Saya nampak ada daun pandan pada Okey, daun pandan. Oh, sebab ada Ada bantuan gambar tadi, daun pandan. daun Okey, pandan. betul Nisa. Baik, saya rasa kita juga boleh guna gula caster Gula caster. untuk agak-agak bersantan kita. Dia dah ada santan, maknanya dia tak perlukan susu segar. Apa lagi ya? Tepung. Okey, tak guna okey, tepung. cukup dah Nisa. Saya rasa cukup dah ni. Cukup. Tak payah banyak-banyak. Baik. Sebab ini ialah hidangan yang paling ringkas sekali untuk membuat puding. Baik, kita semak, cikgu. Okey, Boleh? kita semak. Okey, mula-mula kita akan masak air. Masak air. Kita akan masukkan gula. Baik. Sehingga larut. Kemudian kita akan letaklah agar-agar serbuk ataupun agar-agar bertali. Baik, okey. Okey, kemudian kita akan masak dengan Daun pandan. Untuk apa ni Anestia tadi? Daun pandan? Untuk aroma dan untuk warna. meningkatkan aroma dan warna. Okey, kemudian kita akan letakkan telur dan santan. Jadi Nisa, vanila ni kita tidak perlukan dalam hidangan agak-agak merah bersantan sebab kita dah ada daun pandan yang meningkatkan aroma dia. Cikgu, agak-agak ni warnanya merah. Jadi saya perlu ke tambah pewarna? Okey Nisa, soalan yang bagus ya. Mungkin murid-murid di rumah juga terfikir soalan yang sama dengan Nisa. Okey, kita boleh gunakan pewarna. Baik. Ataupun kita boleh gunakan cordial. Okey, kalau kita gunakan cordial ya murid-murid di rumah, kita tak perlu letakkan gula. Nanti akan jadi terlalu manis. Ataupun kita gunakan sirap kenduri. Sirap kenduri. Biasalah cordial sentiasa dah disertakan dengan manisan ataupun gula di Betul, dalamnya. Nisa. Jadi kita tak perlu gunakan gula caster. Sekarang kita dah bermain permainan memadankan bahan-bahan dan juga hidangan yang tertera. Kita akan rehat seketika. Murid-murid di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini ke slot menengah rendah di saluran Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Anda sedang menonton slot menengah rendah di saluran Didik TV KPM bagi tajuk Mise en Place penyediaan puding bersama-sama Cikgu Halim. Cikgu, saya nampak ada banyak peralatan di hadapan kita. Mungkin cikgu boleh terangkan mengenai peralatan yang kita perlukan dalam penyediaan puding kita. Silakan cikgu. Okey, terima kasih Nisa. Okey, anak-anak murid di rumah, cikgu minta fokus kejap dengan cikgu. Kita tak lama ni. Baik. Okey Nisa, tadi kita dah belajar mengenai bahan dan fungsi-fungsi. Baik. Okey, sekarang ni kita akan menyentuh topik alat dan fungsinya. Okey Nisa, alat-alat ni semua kita gunakan untuk penyediaan puding. Sama je macam bahan-bahan yang saya tunjukkan tadi. Baik. Okey, kita tengok alat dan fungsinya. Okey, yang pertama, yang ni dapur Nisa. Ya. Okey, murid-murid di rumah, kalau di sekolah kita nampaklah ada dapur yang besar dan saya tak boleh nak bawa lah pergi masuk ke dalam studio. Okey, dapur ni kita gunakan untuk memasak makanan, sama ada menggunakan gas ataupun elektrik. Okey, sekarang ni kita banyak gunakan yang elektrik lah Nisa, sebab lebih selamat untuk murid-murid pendidikan khas terutamanya. Baik. Tak bermain api. Okey Nisa, yang kedua, ketuhar. Okey, murid-murid di rumah, kalau kita dapat lihat, ini ialah gambar ketuhar ataupun oven. Okey, kita gunakan untuk membakar pastry dan produk bakery. Okey Nisa, rasa-rasanya puding apa yang kita gunakan untuk gunakan ketuhar ni? Ketuhar puding roti. Pandai, sebab Nisa suka dengan puding roti kan? Okey Nisa, pandai. Bagus Nisa. Okey, yang ketiga, meja kerja. Okey, meja kerja yang sesuai membantu menyediakan produk dengan lebih sistematik. Kenapa Nisa? Lebih besar meja tu, lebih banyak ruang dan barang-barang yang kita boleh letak dan untuk persediaan mise en place, penyediaan puding. Baik. Okey Nisa, seterusnya Nisa, peti sejuk. Okey, peti sejuk seperti murid-murid kat rumah juga pasti tahu apa itu gunanya dan fungsi peti sejuk. Okey, untuk menyimpan dan menyejukkan hidangan puding yang telah siap. Okey Nisa, pandailah. Okey, alat dan fungsi yang seterusnya. Okey, kalau tak ada gambar, maksudnya cikgu telah sediakan di atas meja di hadapan Nisa ni, murid-murid. Okey, yang pertama Nisa, penimbang. Okey, penimbang. Kita. Okey, kita gunakan sebagai untuk menimbang bahan dengan tepat. Baik. Maknanya penggunaan penimbang digital ni lebih efisien lah pada masa sekarang. Sebab kita nampak nombor, terutamanya untuk murid-murid pendidikan khas. Baik. Okey, kita tak perlu nak baca jarum pada nombor. Okey, yang kedua Nisa, pengisar makanan. Yang mana Nisa? Pengisar makanan yang ini. Okey Nisa, pengisar makanan. Yang di depan Nisa tu pelbagai fungsi. Pelbagai fungsi, maknanya bukan saja digunakan untuk mengisar makanan. Tapi juga boleh buat minuman. Pandai Nisa. Okey. Kita gunakan untuk mengisar bahan menjadi halus dan lebih licin. Okey, yang ketiga, sudu penyukat. Saya jumpa dah cikgu. Sudu penyukat ni bentuk dia kecil sikit. Okey, dia digunakan untuk menyukat bahan. Baik. Okey Nisa, cikgu dah tertekan slide. Okey, tak apa cikgu, teruskan Baik. Okey, yang keempat, cawan penyukat. Cawan penyukat ni yang ini. Nisa, cawan penyukat ni dia besar sikit daripada sudu penyukat. Baik. Okey, yang Nisa tunjuk tu bukan cawan penyukat. Oh, bukan. Salah. Okey, Nisa cuba tengok betul-betul semula. Tengok betul-betul. Sebelah je. Baik. Dia besar sedikit daripada sudu penyukat. Tak apa Nisa, salah. Ini ialah proses pembelajaran. Baik. Okey, cawan penyukat kita gunakan untuk menyukat bahan dalam kuantiti yang sederhana banyak. Baik. Okey Nisa, seterusnya jak penyukat. Okey, murid-murid di rumah mungkin nampak juga di bengkel di sekolah ataupun di rumah. Jak penyukat ni kita gunakan untuk menyukat cecair seperti air,
krim dan juga susu. Baik. Okey Nisa, terima kasih. Seterusnya, mangkuk adunan tahan karat. Mangkuk adunan. Okey, murid-murid di rumah untuk pengetahuan mangkuk adunan ni kita ada pelbagai jenis dan pelbagai saiz. Ada yang besar seperti di tangan kiri Nisa dan kecil sedikit di tangan kanan Nisa. Apa gunanya mangkuk adunan ni? Kita gunakan untuk menyukat bahan yang telah disukat untuk ataupun mengadun bahan. Maknanya bahan-bahan tadi tu kita campurkan dan mise en place tadi, penyediaan bahan tadi kita masukkan dalam mangkuk dan kita susun atas meja ikut aturan. Okey, seterusnya pemukul telur. Pemukul telur yang ini cikgu. Okey, murid-murid pernah tengok tak pemukul telur ni? Selalu kita guna untuk apa? Pukul telur saja ke? Untuk mengadun pun boleh ya cikgu. Pandai Nisa. Murid-murid di rumah juga mungkin terfikir benda yang sama. Okey, pemukul telur ni kita gunakan untuk mencampurkan cecair dan bahan kering secara manual. Maknanya kita tak guna mesin. Okey, seterusnya sudip kayu. Sudip kayu. Okey, sudip kayu mestilah diperbuat daripada kayu. Kan murid-murid? Okey, sudip kayu ni kita gunakan untuk mengacau adunan. Okey. Seterusnya Nisa. Ya. Okey, spatula Nisa. Spatula. Saya cari cikgu ya. Okey, saya jumpa dah. Okey, yang betul. Ini ya cikgu? Betul Nisa. Okey, murid-murid di rumah, spatula kita gunakan untuk mengacau adunan ataupun mengaup balik. Okey, Nisa tahu tak mengaup balik tu macam mana? Cikgu? Okey, Nisa kena ambil mangkuk adunan tu. Mangkuk adunan. Masukkan tangan. Masukkan tangan. Kemudian terbalikkan. Terbalikkan. Okey, untuk pengetahuan Nisa dan juga murid-murid di rumah, kaut balik ni tak boleh dibuat dengan terlalu cepat. Maknanya perlahan saja. Ini selalu kita gunakan untuk krim dan juga kek. Krim dan juga kek. Baik. Untuk mata pelajaran kek nanti. Okey Nisa, seterusnya acuan puding. Acuan puding. Okey, ada di sini Nisa. Okey. Kalau murid-murid dapat tengok ni, cikgu ada bawa 3 jenis acuan, yang plastik dan juga aluminium. Okey. Dan juga ada juga yang kecil yang boleh dikukuslah kalau kita ada puding kukus. Baik. Okey, kegunaan acuan puding ini untuk mendapatkan bentuk puding yang cantik dan seragam. Bila puding tu cantik, seragam, Nisa pun terliur juga nak pergi beli dekat kedai. Kita nampak lebih berselera. Betul Nisa. Okey, seterusnya bekas kaca. Okey, cikgu tunjuk bekas kaca. Baik, silakan cikgu. Okey, bekas kaca ni kita gunakan untuk membentuk dan menyejukkan serta menyimpan agar-agar ataupun puding. Okey. Contoh yang senang tadi itulah agar-agar sirap bersantan. Sirap bersantan. Kita akan gunakan bekas yang ringkas sahaja. Okey. Baik. Okey cikgu, saya dah tahu dah bahan-bahan ataupun bahan-bahan peralatan yang diperlukan untuk menghasilkan puding. Sekarang ni kita nak buat apa ni cikgu? Saya nak kena Nisa. memasak ke? Salah tu. Kita tak buat memasak. Tak buat. Okey, baik. Hari ni kita tak ada buat apa-apa aktiviti masakan. Baik, cikgu. Okey, jadi cikgu telah sediakan kad. Kad di atas meja Nisa. Kad itu boleh tunjukkan dekat kawan-kawan di rumah. Okey, kad ni ialah fungsi-fungsi bahan dan fungsi-fungsi alatan. Baik. Mise en place, penyediaan puding. Okey, cikgu nak ada beberapa tu yang mana Nisa rasa Nisa tahu, Nisa faham dan Nisa boleh recap balik apa yang kita belajar tadi. Nisa letakkan di atas bahan-bahan tersebut. Alatan tersebut ya cikgu. Baik. Okey, saya rasa jom murid-murid di rumah kita lakukan bersama-sama. Boleh? Baik. Saya tahu yang pertama, fungsi yang di tangan saya menyukat bahan dalam kuantiti sederhana banyak. Kalau sederhana banyak, saya rasa tadi ni cawan penyukat. Saya angkatlah boleh cikgu untuk boleh tunjukkan dekat kawan-kawan yang lain. Cawan penyukat menyukat bahan dalam kuantiti sederhana banyak. Betul ke cikgu? Betul Nisa. Betul. Baik, okey. Yang seterusnya Nisa letak je dekat atas tu. Baik, okey. Seterusnya untuk yang ini. Mengacau adunan ya. Yang ini ya cikgu?
Ya, betul. Betul? Betul. Okey, baik. Saya akan letakkan di hadapannya. Kemudian saya ada... Okey. Menyukat cecair seperti air, krim dan susu. Kalau tadi menyukat sederhana banyak. Kalau cecair, saya tahu yang ini adalah jak penyukat. Betul ke cikgu? Betul, Nisa. Betul. Okey, Nisa. Baik, okey. Saya letakkan di hadapan ni cikgu. Ya, betul. Okey, kemudian okey. Fungsi seterusnya mendapatkan bentuk puding yang cantik dan seragam. Oh, kalau cantik dan seragam ni kalau bentuk pastinya acuan. Betul, Nisa. Boleh cikgu tolong saya acuan di sebelah boleh, sana. Nisa. Okey. Baik. Bagus, Nisa. Terima kasih. Okey. Okey, sekarang ni yang ini mengisar bahan menjadi halus dan licin. Halus dan licin mengisar. Jadi saya rasa pengisar cikgu. Yang ini. Betul, pengisar. Nisa. Saya letakkan di hadapan ya. Kenapa kita perlu kisar, Nisa? Untuk memudahkan bahan-bahan diadun bila ianya sudah dikisar menjadi lebih halus dan licin. Betul, tak, Nisa. cikgu? Kemudian kita akan tambahkan Tambahkan tekstur. Okey, betul, Nisa. Seterusnya, Nisa. Seterusnya, membentuk dan menyejukkan serta menyimpan agar-agar atau puding. Okey. Yang ini saya rasa dia berkaitan dengan acuan juga tetapi lebih spesifiknya menyimpan bekas kaca. Betul ya, cikgu? Nisa. Betul, Nisa. Boleh cikgu Dalam tolong angkatkan bekas kaca, tunjukkan Okey. kepada murid di rumah. Ni bekas kaca. Baik. Baik, okey. Seterusnya saya ada beberapa lagi fungsi-fungsi. Menyukat bahan dalam kuantiti sedikit. Okey, sedikit. Tadi sederhana. Sedikit kita ada ni. Sudu penyukat. Sudu penyukat. Sudu Betul, Nisa. penyukat. Baik. Pandai. Okey. Baik murid-murid, saya letak di hadapan ya. Okey, kemudian menyukat bahan yang telah disukat atau digunakan untuk mengadun bahan. Ini dia. Mangkuk. Mangkuk adunan kita ya cikgu. Ya, betul, Ini Nisa. tadi. Baik. Mangkuk adunan tahan karat. Saya akan letakkan di hadapan. Seterusnya mencampurkan cecair dan bahan kering secara manual. Mengadunkan bahan cecair secara manual. Kalau manual tadi, yang inilah ya cikgu. Betul, Nisa. Betul. Betul, Nisa. Betul. Tak apa, cikgu saja je nak tengok Nisa supaya Nisa boleh refresh balik yang kita belajar tadi. Okey, jadi mengadun adunan tu kita gunakan alat apa? Mengacau adunan kita gunakan yang ini sudip kayu ke cikgu? Betul, Nisa. Bagus. Sudip kayu. Okey, pandai. Okey, kemudian memasak cecair atau sos seperti agar-agar. Masak. Memasak, Nisa. Yang ini saya tak pastilah cikgu. Tak pasti. Skip ke? Baik, yang seterusnya. Okey, mengacau adunan atau mengauk balik. Murid-murid ingat tak perkataan mengauk tadi? Saya ingat cikgu. Kejap saya cari. Teknik mengauk balik. Mengauk. Okey, saya dah jumpa. Okey. Spatula. Okey. Betul, Nisa. Betul? Betul, Okey, Nisa. Cikgu. Sekarang Okey, saya nak cikgu minta bantu bantuan. yang last tu? Boleh. Memasak cecair ataupun sos seperti agar-agar. Mana Selalu satu orang tadi? masak cecair dekat mana, Nisa? Kita letakkan bahan-bahan cecair yang kita nak masak atas dapur tadi di dalam apa? Dalam periuk. Yes. Periuk. Betul, Betul? Nisa. Periuk. Yang ini? Jadi cikgu bantu boleh, letak cikgu. di hadapan. Betul, cikgu? Okey, Nisa. Kita semak satu-satu. Boleh. Okey, kita semak beberapa lah yang daripada sini ke meja Nisa. Boleh, tak ada Okey, masalah. yang ni mangkuk, acuan. Acuan. Okey, gunakan untuk mendapatkan bentuk puding supaya lebih menarik. Okey, betul, Nisa. Betul. Okey. Yang ni bekas kaca kita gunakan untuk meletakkan agar-agar dan menyimpan agar-agar yang telah siap. Siap, baik. Okey, Nisa. Okey, seterusnya Nisa. Tadi jak penyukat apa Nisa letak tadi? Untuk menyukat cecair seperti air, krim dan susu. Okey, untuk Betul? penyukat cecair, air, krim
ataupun susu. Jadi murid-murid di rumah kalau kita nak gunakan tepung dan kita sukat menggunakan jat penyukat tu, adakah ianya betul ataupun salah, Nisa? Salah sebab jat penyukat untuk cecair. Untuk cecair, betul Nisa. Jadi kalau kita nak menyukat bahan-bahan selain daripada cecair, kita gunakan Penimbang. ya, Nisa, betul. Penimbang Pandai Nisa. digital. Okey, Nisa pun dah letakkan betul dekat situ. Baik, yang ini cikgu ya. Ya, Okey. betul. Okey, seterusnya Nisa. Seterusnya Sudu penyukat tadi, Nisa. sudu penyukat yang ini. ya. Menyukat bahan dalam kuantiti sedikit. Kuantiti yang sedikit. Cikgu Betul nak ke? tekankan, Nisa. Kalau sudu, kita gunakan sedikit. Kalau cawan kita gunakan sederhana banyak. Baik. Okey, Nisa. Nampaknya semua betul lah, Nisa. Betul. Hebatlah. Tepuk tangan untuk Nisa, ya. Tepuk Yeay. tangan cara orang pekak. Terima kasih. Okey, nasihat. Tahniah kerana Terima kasih. berjaya mengingat semula alat-alatan dan fungsi yang kita gunakan untuk mise en place penyediaan puding. Okey, murid-murid di rumah juga mungkin boleh juga membuat kuis bersama guru-guru di sekolah, di dalam bengkel, serta mungkin dengan ibu bapa juga di rumah. Betul. Untuk mengingat apakah fungsi alat yang telah kita pelajari pada hari ini. Baiklah cikgu. Itu dia, kita dah belajar mengenai peralatan nak menghasilkan puding dan juga apakah fungsi-fungsinya. Kita akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Jumpa anda selepas ini di Menengah Rendah slot di Didik TV KPM. Entertainment. Didik TV KPM. Bagi yang masih lagi menonton saluran Didik TV KPM, anda sedang menonton slot Menengah Rendah bersama saya Nisa K dan Cikgu Halim dalam tajuk kita hari ini, mise en place penyediaan puding. Sekarang kita dah ada puding, Cikgu. Kita nak hias. Betul tak, Cikgu? Betul. Jom, Cikgu, silakan. Okey, Nisa. Terima kasih. Sebelum kita buat recap apa semua, kita pastikan pembelajaran kita tu lebih bermakna. Betul. Okey. Kita buat aktiviti hands-on. Okey, Nisa. Apa tu, Cikgu? Okey, Nisa. Apa ni, Nisa? Boleh tunjuk dekat kawan-kawan kat rumah boleh, tak? Boleh. Saya Okey. nampak macam ada nasi je, Cikgu. Ini puding ke? Ya, ini ialah puding nasi ya murid-murid Puding di rumah. nasi. Okey. Baik. Puding nasi ni cikgu telah siapkan tapi tanpa bahan-bahan hiasan. Tanpa bahan-bahan hiasan. Okey. Baik, Cikgu. Apa yang kita perlu lakukan hari ini, Cikgu? Okey, mula-mula Nisa, cikgu rasa Nisa seorang je lah buat. Okey, baik. Boleh? Okey. Cikgu nak uji saya. Gunakan mangkuk adunan yang ni. Kita akan campurkan bahan-bahan ni untuk selalunya untuk hiasan. Selalunya kismis ni kita akan letak di dalam masakan sekali, tapi cikgu tidak letakkan dalam masakan kerana cikgu nak Nisa yang buat. Boleh, Cikgu. Tak ada masalah. Okey. Disebabkan dia dah masak, tak ada masalah untuk Nisa campurkan dan Baik. kemudian buat kaup balik. Nisa. Betul, Okey. Kaup balik. Okey. Saya akan letakkan kismis. Kismis ikut seberapa yang Nisa rasa sukalah. Okey, saya letakkan kismis. Okey. Letak lagi boleh, Cikgu? Boleh. Saya suka letak kismis kita ni. tak apa, tak ada masalah. Okey, kemudian kita tambah sikit. Alright. Okey, Nisa. Kemudian gunakan akan teknik kaup kaup balik menggunakan Spatula. spatula. Okey, Nisa. Bagus. Kaup balik. Balikkan dia. Balikkan dia. Dia keras sikit ni saya sebab dah sejuk dah. Baik, okey, tak apa. Okey. Boleh, Cikgu? Okey, boleh. Okey, pandai. Ini Kau selalu boleh masuk cikgu, dapur ni. Ah. Selalu tolong mak di rumah ke? InsyaAllah. Okey, kaup. Okey, kaup. Okey. Okey, Nisa. Baik. Agak-agak dia dah macam ni. Dah bercampur. Nisa bahagikan kepada dua Dua bahagian. bahagian dan masukkan ke dalam mangkuk. Mangkuk aluminium. Mangkuk Tahan adunan tahan karat. karat. Okey, Okey. saya akan masukkan. Okey, masukkan. Yang pertama.
pertama. Kemudian Nisa lenyek-lenyekkan sikit nanti bagi Baik. dia. Bagi dia rata cikgu Ya. Okey, saya akan lenyekkan. Cikgu Okey, betul. Tambah lagi sikit. Okey. Okey. Ratakan dia. Ratakan dia. Supaya dia lebih cantik cikgu. Ya, betul. Supaya lebih cantik dan tersusun. Baik. Okey Kita dah, pun cikgu. ada selera lah nak makan macam menarik Okey sikit. tu cikgu. Okey, ini contoh Nisa dah buat. Meletakkan puding nasi ke dalam mangkuk adunan. Baik, Kemudian okey. belum habis di situ, Nisa boleh pilih mana-mana bahan untuk kita buat tambahan di atas puding tersebut. Baik. Saya Okey, kita akan ada ratakan adunan kedua. Nak nampak kismis tu cikgu. betul. Okey, ratakan. Macam ni. Okey. Ratakan. Okey. Boleh tak ni cikgu? Okey, boleh Nisa. Okey, cantik. Okey. Baik tu. Okey, kemudian Nisa boleh gunakan kita ada buah oren, boleh diguna strawberry ke buah-buahan lah. Baik. Kita ada coklat Coklat dalam bahasa urai. Melayu apa? Ada Coklat coklat urai. urai. Okey. Dan Okey, juga kacang pikan ya cikgu? kacang pecan ya. Baik. Saya rasa saya nak gunakan coklat urai. Okey, boleh Nisa, silakan. Saya akan tabur. Boleh buat dua jenis yang Nisa suka. Baik, saya akan tabur di sekeliling puding kita ni. Wah, nampak macam bertambah-tambah sedap lah. Okey. Nisa nak cikgu tolong kupaskan oren? Boleh cikgu? Okey, boleh. Letak buah-buahan pun best juga. Okey, saya dah letakkan hiasan coklat urai di dalamnya. Boleh ya? Boleh Nisa. Kemudian Okey. saya nak tambahkan kacang pikan. Okey. Kacang pikan supaya nampak lebih sedap. Okey, saya letakkan di tengah-tengah puding. Boleh cikgu? Boleh Nisa. Okey, cantik dah tu. Okey. Okey. Lagi menarik Nisa, Ya. kalau kita tabur sos custard. Sos custard di atasnya. Tapi itu nanti saya kena hasilkan di rumah lah. Ya, betul Nisa. Sos custard Murid-murid kita. juga boleh masukkan apa-apa sahaja. Baik. Sebab puding ni kita boleh letak topping apa-apa sahaja. Asalkan mana-mana yang kita rasa selera dan suka tengok dan Betul. kita rasa nak makan. Baik. Dan yang jangan ini- lupa elakkan Pembaziran. tak baik. Betul. Okey, saya akan yang kedua ni saya nak letak hiasan buah-buahan pula cikgu. Boleh Nisa, cikgu dah kupas. Baik. Okey. Letakkan hiasan. Tapi cikgu di pasaran pun saya tengok ada bermacam-macam jenis hiasan yang boleh kita letakkan di atas kek atau apa-apa masakan lah. Betul tak cikgu? Betul Nisa. Semua tu untuk menarik minat. Perhatian, Okey, baik. murid-murid di rumah jangan tiru cikgu. Letak atas penutup. Sepatutnya kita letak di atas mangkuk adunan. mangkuk adunan. Baik, Okey cikgu. Nisa. Saya akan susunkan buah oren di dalamnya. Okey. Buah limau. Okey, cantiknya. Nampak macam lebih sihat je. Ya. Hidangan kita ni. Betul. Okey, cikgu. Okey. Bagaimana? Okey. Dua hidangan cantik dan menarik. Kalau ada cherry merah, lagi naik dia punya seri Nisa kan? Lagi orang kata apa, berselera lah. Okey, kalau murid-murid kita di lihat. rumah jangan Baik. lupa boleh menghias mengikut kreativiti masing-masing. Baiklah, sekarang kita dah pun siap dengan perhiasan bagi puding nasi kita hari ini. Bagaimana cikgu dengan prestasi keseluruhan saya sebagai murid cikgu pada hari ini? Silakan Okey cikgu. Nisa, disebabkan Nisa menjawab soalan dengan betul. Baik. Tahniahlah. Terima kasih. Sebab berjaya memberikan jawapan yang betul dan tepat. Kemudian dalam segmen yang kedua tadi, segmen yang ketiga tadi, memadan alatan juga Nisa membuat dengan baik Terima kasih. dan betul. Sebab tadi kita ada satu yang kesilapan tu, tapi cikgu saja tengok, nak tengok Nisa refresh balik, ingat balik. Baik, okey. Kemudian Nisa berjaya betul kan? Terima kasih, Tahniah. cikgu. Dan oleh kerana kesungguhan Nisa dalam belajar pada hari ini, cikgu nak bagi ganjaran. Wah, terima biasa. kasih. Okey Nisa. Baik. Terima kasih. Okey Nisa. Nisa dapat ganjaran. Terima kasih. Okey. Yeay.
Gembiranya saya hari ini, Cikgu. Alhamdulillah. Dah belajar mengenai mise en place penyediaan puding. Saya harap murid-murid setakat ini dapat pelbagai input yang berguna. Baiklah, Cikgu, secara keseluruhannya, kesimpulan terhadap topik yang telah kita belajar pada hari ini. Okey, jadi kesimpulan pada hari ini kita telah belajar mengenai bahan dan juga fungsinya, serta alatan dan juga fungsinya. Okey, kita recap balik tadi ini. Cikgu ambil apa yang ada kat depan cikgu lah ya, murid-murid. Okey, ini tadi spatula kita gunakan untuk mengauk balik dan mengadun bahan. Okey, kemudian okey, kismis untuk bahan. Untuk kita gunakan untuk menambah tekstur dan juga rasa masam dan manis. Okey Nisa, itu sedikitlah recap ataupun ulang kaji semula. Okay. Baiklah Cikgu, bagaimana pula dengan murid-murid di rumah nak mendapatkan latihan pengukuhan bagi memantapkan penguasaan terhadap topik ini? Okey Nisa dan anak-anak murid di rumah, okey, untuk latihan dan juga nota-nota, murid-murid boleh lihat dan buka di portal Delima Sumberku. Baiklah Cikgu Halim, terima kasih. Murid-murid boleh ke pautan yang tertera di kaca televisyen masing-masing. Dan maka Cikgu, berakhirlah kelas kita pada hari ini. Saya ingin mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Cikgu Abdul Halim yang merupakan Guru Pendidikan Khas Integrasi dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Ampuan Durrah Seremban Negeri Sembilan. Terima kasih Cikgu kerana bersama-sama dengan kita hari ini. Dan terima kasih kepada Juru Bahasa Isyarat kita hari ini, iaitu Cikgu Suhaili Abdul Ghani yang merupakan Guru dari Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas Jalan Batu, Kuala Lumpur. Murid-murid di rumah, terima kasih kerana sudi menonton kami di slot menengah rendah Didik TV KPM. Semoga kita bertemu lagi. Terima kasih.